Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Hari Raya, selamat berpuasa kepada yang masih berpuasa dan selamat Hari Raya yang kali kedua untuk yang dah lengkapkan puasa 6. Okey. Jadi hari ini kami Cikgu Arbiti dah berbincang ya untuk buat kelas Google Meet secara berkumpulan. Okey, memandangkan kamu semua sedia maklum ya keadaan kita di Kuantan sekarang yang dalam fasa PKPD ya. PKPD ni dia diperketatkan ya. Maksudnya dia ada kekangan dari segi pergerakan kita lah berbanding dengan PKP sebelum ni. Okay, jadi disebabkan macam kami dapat ada beberapa feedback lah daripada kamu yang ada yang nak buat projek. Okay, yang nak buat projek, nak beli barang ke. Okay, jadi tujuan untuk Google Meet ni adalah untuk bagi kamu sedikit gambaran lah ya. Sedikit gambaran maknanya sekejap Okay, sorry, gangguan, iklan. Okay, jadi maksudnya macam mana kamu nak buat projek kamu dalam keadaan kita maknanya ada kekangan untuk pergerakan. Okay, cikgu-cikgu pun fahamlah ya. Kamu tak boleh nak dapatkan alatan bahan untuk buat kamu punya kerja projek. Okay. Okay, dan jangan pula kamu gunakan alasan PKPD ni untuk kamu tidak membuat projek. Ya. Projek tetap berjalan tetapi kita cuba maksudnya menggunakan apa-apa yang ada di sekitar. Okey. Okey, untuk memandangkan kamu pun nak dapatkan bahan pun susah kan. Cikgu pun faham macam mungkin ada yang tahu okey, mana nak dapatkan bahan. Mungkin kalau ikutkan kamu boleh dapatkan secara online ya, secara online atau dan sebagainya lah. Tetapi yalah itu semua melibatkan kos. Okey. Okey, jadi sebelum saya teruskan lagi, saya nak tahulah macam mana perkembangan kamu secara apa dia? Dah. Ni. Okey. Sekejap minta maaf. Yang apa pula ni? Oh. Ya. Ikan. Okey, minta maaf. Okey, jadi saya sambung balik. Saya nak tahulah perkembangan macam mana kamu punya projek kamu sekarang lah. Ya. Okey. Dan untuk kiranya kalau kamu rasa kamu tak ada gambaran lagi apa kamu nak buat sekarang. Okey, sekarang ni lah masanya untuk kamu melengkapkan kamu punya dokumentasi. Dokumentasi kamu tu kamu kena ni lah, kena buat, kena perbaiki apa semua. Okay, memandangkan mungkin ada yang boleh nak buat kerja projek tu. Ya, projek tu boleh kalau ada yang boleh jalankan tak ada masalah. Kamu boleh contoh macam mungkin ada yang nak buat menggunakan teknologi fashion atau apa ke, boleh buat. Okay. Tapi kalau macam ada yang nak buat macam teknologi mekanikal, apa pembuatan yang memerlukan bahan-bahan yang kamu perlu cari di kedai atau sebagainya. Okay, kalau kamu tak boleh
nak buat lagi tu masa ni lah kamu gunakan untuk buat apa tu dipanggil dokumentasi. Ya. Sekurang-kurangnya kamu kena ada, nanti saya kongsikan apa ni dipanggil slide ya. Paparan dokumentasi, contoh dokumentasi yang sepatutnya kamu buat lah. Okey. Sekejap saya cari sekejap ya. Sementara itu kalau ada Cikgu Rozi ke Cikgu Ruden pun ada kat sini. Cikgu Noni ke nak sampaikan maklumat boleh. Ni sementara saya nak cari ni sekejap maklumat. Boleh cikgu tanya untuk yang lakaran tu masing-masing dah siap ke belum? Ya. Dah Dah cikgu dah. Okey, kalau dah, sebab sekarang ni macam Cikgu Razali katakan tadi, kita dalam tempoh PKPD, jadinya untuk membeli bahan tu agak sukar nak keluar. Jadi untuk buat jadual pengiraan kos, kita boleh buat secara anggaran saja. Kalau maknanya berdasarkan kepada lakaran yang telah anda hasilkan tu, jadi pengiraan kos tu buat secara anggaran pun boleh. Okey. Macam yang Cikgu Rozi cakap tu lah. Saya betul lah. Okey, jadi ni ya. Sekejap ya, saya kongsikan. Okey, boleh nampak semua? Okey, ini contoh untuk kerja projek kamu lah. Ya. Okey, ini sekurang-kurangnya kalau sekarang ni kamu bolehlah buat apa ni pengenalan, okey, penentuan gabungan teknologi ni, rancangan konsep, lakaran. Okey. Okey, borang kajian keperluan pelanggan. Sekejap. Ya. Ini ni like. Okey, sorry. Ini adalah borang kajian keperluan pelanggan ya. Okey, borang kajian keperluan pelanggan yang ada cikgu bagilah sebelum ni. Okay, kalau yang kamu rasa kamu nak buat sendiri pun boleh. Tapi dia punya apa ni? Dia punya format borang dia lebih kurang macam ni lah. Yang ni secara ringkas. Okay, dan model fungsi. Model fungsi jangan lupa buat ya. Okay, jangan lupa buat model fungsi. InsyaAllah hari nanti saya akan buat sikit kelas lah untuk macam mana kamu nak buat model fungsi. Ya, macam mana kamu nak buat model fungsi. Kelas yang orang kata kita buat revision. Ya. Okey, ini adalah apa ni? Borang project brief. Okey. Dan sekarang ni patutnya kamu boleh buat ni lah. Penentuan gabungan teknologi. Okey. Okey, dekat sini ada tak yang tak ada lagi idea apa yang kamu nak buat? Maksudnya kamu yelah, sampai sekarang lagi tak tahu benda nak buat. Boleh saya tahu
Ada yang kamu tak tahu lagi apa nak buat? Ada. Ada tu ada dah ada ke ataupun ada tu maksudnya memang kamu tak boleh nak apa ni, tak ada idea nak buat lagi? Saya tak ada nak ada bukan makanan ke atau macam jahitan. Oh, okey. Kamu ada idea projek kamu tapi kamu tak tahu teknologi mana yang nak pilih. Itu maksud kamu? Betul. Okey. Sekarang ni dia macam ni. Kalau kamu tak ada macam idea mana kamu nak buat, ya. Kamu tak ada idea macam mana kamu maksudnya apa ni? Apa benda yang kamu nak buat, apa teknologi yang kamu nak pilih. Okey, saya cadangkan kamu pilih teknologi yang kamu rasa mudah untuk kamu buat. Okey, sebagai contoh ya, sekejap, saya cuba cari. Okey, apa saya nak bagi contoh kat sini. Okey, sebagai contoh, okey, sebagai contoh gelas ni, ya. Okey, dia macam ni ya. Macam yang saya terangkan sebelum-sebelum ni, kamu kena tahu apa dia masalah yang kamu hadapi lah. Baru kamu boleh fikirkan projek yang kamu nak buat. Okey, saya andaikan kamu dah ada masalah yang kamu dah fikirkan untuk kamu selesaikan. Okey, contohnya macam saya ni lah. Masalah saya, gelas saya ni, ya. Okey, gelas saya ni dia macam mana nak cakap dia bentuk empat segi. Okey. Dia bentuk empat segi. Jadi kalau saya nak minum macam ni, saya menggunakan tangan kanan, dia mudah sikit. Ya. Andai kata kalau saya nak minum dia macam mana nak kata okey, kalau dalam satu arah dia mudah lah. Tapi kalau macam saya nak menggunakan arah-arah yang lain, dia agak sukar. Sebab kalau gelas empat segi ni bersegi kan. Bayangkan dia bersegi. Jadi dia perlu macam dia hanya boleh, kita boleh minum 4 sisi saja. Okey. 4 sisi saja. Kalau sisi belah kanan ni dah tak boleh dah sebab saya ada pemegang. Okey. Kalau jadi saya hanya tinggal 3 sisi saja. Okey. Jadi saya perlukan satu gelas yang orang kata universal. Maknanya saya boleh minum ikut sisi belah mana pun. Okey. Disebabkan sebab apa saya nak minum macam tu? Okey, dia macam ni. Mungkin bagi macam saya yang tak pakai lipstick ni mungkin tak ada masalah. Mungkin yang perempuan yang pakai lipstick, bila dia minum dia ada kesan lipstick, kan? Lepas tu mungkin bila anak dia tengok nak minum, tak nak lah sebab ada kesan lipstick. Mungkin dia nak minum bahagian-bahagian lain. Ya. Okey, jadi contoh di situ saya ada masalah dengan badan. Ya, badan gelas saya ni. Okey. Sekarang ni kalau model fungsi, saya balik semula ke untuk model fungsi tu, pecahan dia badan gelas dengan pemegang tangkai. Maknanya ada dua bahagian lah. Ya, dua bahagian. Okey, jadi bahagian yang perlu saya perbaiki, tambah baik adalah bahagian badan. Okey, jadi bahagian badan ni saya nak buat ni lah. Satu gelas yang orang kata universal bentuk dia. Bentuk dia mudah dan untuk
mudah untuk minum lah. Ya. Okay, dan satu lagi saya nak buat supaya bila kadang-kadang kita pegang minum pegang pada tangkai, kadang-kadang kita pegang pada badan. Okay. Saya nak untuk saya boleh pegang pada badan ni walaupun pada waktu air panas lah. Okay. Jadi saya perlukan satu orang kata mekanisme macam pelapik lah kat sini. Okay. Jadi dekat situ saya fikirkan untuk buat kalau badan dia ni mungkin saya nak buat dengan menggunakan anda kata saya nak buat guna apa ni yang epoxy resin lah. Ya. Epoxy resin, contoh epoxy resin, ataupun saya nak buat guna 3D printing, PLA. Ya. Okay. 3D printing tu sebenarnya dia boleh dia ada satu bahan yang dia boleh digunakan bersama dengan makanan. Okay. Dan ada juga yang plastik 3D printing ni dia tahan panas. Okay. Jadi kat situ satu saya nak buat guna pembuatan, dan satu lagi saya nak buat dia dia boleh satu lagi saya nak buat macam mana nak kata. Okay, saya nak buat bila gelas ni dia terlampau panas, dia ada satu indikator macam lampu ke ataupun benda yang boleh menyala. Di situ dia menggunakan sensor lah, sensor dan beberapa peralatan elektronik lah. Okay, jadi di situ saya buat dua gabungan lah. Satu teknologi pembuatan dan satu lagi teknologi elektronik. Itu maksudnya masuk kat sini, kamu pemilihan teknologi yang kamu nak gunakan tu adalah bergantung kepada apa yang kamu nak hasilkan. Jangan kamu fikir kamu ada gelas, okay? Kamu nak pakai apa dia? Warna hijau. Kamu ada gelas, okay? Ini cerita lain pula. Gelas kamu ni kamu nak buat, kamu boleh macam buat satu beg jangkut dan pakai. Okay. Bila kamu buat untuk pakai tu maksudnya dia macam aksesori pakaian kamu dah. Tapi kamu nak buat contoh macam kamu nak letak teknologi mekanikal, benda yang tak berkait. Jangan kamu buat benda yang tak berkait. Okay? Itu dia akan susahkan kamu lah. Okay? Dia kamu fokuskan kepada penyelesaian masalah kamu. Okay. Okay, boleh? Boleh. Okay, lagi ada yang lain nak berkongsi apa-apa yang masalah sehingga kini? Kalau tak ada, saya nak sambung kongsi yang macam tadi Cikgu Rozi kata apa tu dipanggil pengiraan kos. Contoh pengiraan kos ni ya. Okey, untuk lakaran ya. Suka lagi saya ingatkan. Lakaran jap saya nak zoom sikit. Okey. Pastikan kamu buat lakaran perkembangan idea dulu. Okey. Kurang-kurang ada tiga lakaran lah. Ya, 3 lakaran ni maksudnya 3 jenis idea yang kamu nak kongsikan lah ataupun nak orang kata nak lontarkan lah. 3 jenis lakaran dan kamu akan pilih satu lakaran yang kamu nak buat. Ya. 3 jenis lakaran ni kamu buat macam ni lah contoh. Ya. 3 jenis lakaran macam ni. Ya. Cikgu Zali nak celah. Okay, boleh Kak.
Tiga lakaran tu kita boleh buat dalam satu helai kertas je kan? Boleh. Hijau. Tiga jenis lakaran tu kita buat satu, kita rangkumkan sekali lah. Maknanya macam ni, contoh macam ni, dia buat lakaran, cumanya ada sedikit maklumat lah pada lakaran tu. Contoh macam ni dia buat lampu hiasan ni, dia bagi tahu ada LED, ada tapak, ada badan. Okey, macam ni pun ada setiap lakaran tu, maksudnya idea yang kamu buat tu, benda tu logik lah yang boleh dihasilkan. Bukannya kamu sekadar tangkap muat je. Ya? Okey, dan selepas itu barulah kamu buat lakaran yang kamu projek yang kamu nak buat. Dan jangan lupa buat lakaran ceraian. Ya, lakaran ceraian ni maknanya part by part. Ya, part by part projek kamu. Okey, kalau contoh macam ni, kalau ada aplikasi teknologi elektrik, kamu buat lakaran skematik lah. Kalau yang elektronik pun skematik. Tapi kalau kamu pandai nak buat lakaran secara bergambar, tak ada masalah. Ya. Okey. Saya nak kongsikan yang ni lah. Okey, ini bahagian yang pengiraan kos tu. Okey, perlu kamu ingat ya, untuk projek kamu ni, kamu buat kalau kamu tengok kat sini, dia buat bilangan dia 100 unit. Memang kita buat anggaran untuk kita buat projek sebanyak 100 unit. 100 unit ya. Maksudnya okey, kat sini contoh kos bahan. Okey, kos bahannya ni lah yang tadi yang Cikgu Rozi kata kamu buat anggaran lah. Kamu buat anggaran. Kalau kamu tak boleh nak beli bahan, okey, anda kata memang kita punya PKPD ni berlanjut lagi, okey, kamu buatlah anggaran bahan kamu. Harga ni kamu letak harga yang logik lah. Okey. Okey, dan satu lagi sekarang ni kita ada kemudahan akses pada maklumat. Okey. Jadi kamu cubalah cari dalam internet harga bahan yang kamu nak guna tu. Supaya bahan yang kamu letak ni dia logik lah. Okey. Contoh macam ni, dia buat 3D pen set. Okey. Dia letak kos seunit RM70. Okey. Itu memang harga yang logik lah. Kamu jangan letak 3D pen set ni harga RM700 seunit. Itu dah tak logik. Okey. Jadi maknanya kalau bahan yang kamu tahu harga, kamu letaklah. Dia bukan, tak semestinya kamu letak harga yang tepat. Okey, tak semestinya kamu letak harga yang tepat. Tapi harga yang lebih-lebih kurang tu tak apalah. Boleh ni. Ya. Okey, dan macam ni lah. Dia ada kos upah. Okey, yang pertama kos bahan. Okey, yang kedua kos upah. Yang ketiga kos overhead. Okey. Yang keempat kos modal. Okey, dan yang terakhir sekali kos jualan. Kos jualan ni maknanya kamu nak jual barang kamu tu berapa untuk seunit. Okey, boleh? Ya. Setakat ni boleh ya? Okey, kalau yang Kalau tak faham boleh tanya terus ya. Boleh tanya terus kalau tak faham. Okey. Okey, yang cost overhead ni, cost overhead ni adalah contoh macam kalau kita buat dekat rumah, bil elektrik kita, bil air kita,
bil air ni maksudnya kalau kamu guna, contoh kalau kamu buat macam apa ni, guna simen, plaster Paris tu, kamu gunakan air. Kamu charge lah kos air kamu, tapi jangan pula kamu charge kos air tu bil air sebulan, kos elektrik sebulan, jangan pula macam tu. Itu mengalahkan Yahudi tau. Ya. Okey. Yang ini adalah kamu contohlah, kamu gunakan air tu sehari je. Okey, kamu buat anggaran bil air kamu RM10 sebulan. Okey, RM10 sebulan, kamu bahagilah 30 hari. Okey, lebih kurang dalam berapa dalam RM1 lebih lah kot, dalam RM2-3 lah, RM2 lebih. RM2 lebih. Bil elektrik pun kamu kirakan elektrik kamu anggaran je lah. Ya. Tu elektrik. Kalau andai kata kamu gunakan telefon. Telefon ni okey, contoh macam sekarang ni kamu menggunakan internet. Kamu masukkan dalam cost overhead tu. Maknanya benda yang logik. Ya. Sebabnya sekarang ni kan kita PKP ni macam kita apa ni, nak banyak berhubung dengan menggunakan internet, bil elektrik apa semua. Jadi senaraikan cost overhead. Okey. Cost modal ni macam ni. Cost modal adalah kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Kos modal ni kita tambahkan semua. Ya. Okey, kos overhead ni adalah kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Okey, kos upah ni maksud dia tak semestinya kamu menggajikan pekerja. Okey, andai katalah kamu buat seorang, kamu ni jenis tamak atau contoh sebab nak kaya kan. Okey, kamu buat kerja tu seorang untuk 100. Okey, kamu buatlah. Okey, contoh kalau kos upah ni bilangan pekerja kali masa kali kadar upah sejam. Okey, kali bilangan hari. Biasanya masa ni satu hari kita tak guna 24 jam. Ya, tak ada orang kerja 24 jam. Ya. Okey, biasanya satu hari ni 8 jam je bekerja. Lepas tu hari dia bergantung pada kamu rasa berapa lama kamu boleh hasilkan produk kamu tu. Ya. Maksudnya dia lagi sedikit hari, lagi sedikit masa yang kamu gunakan, jadi kamu boleh kurangkan kos kamu tu. Kamu boleh tingkatkan keuntungan. Kat situ. Keuntungan kat sini contoh dia guna 30%. Ni kerbau. 30%. Contoh kalau andai kata kamu kira kamu ada kamu punya kos kamu tu, contoh kat sini kos dia untuk 100 unit 835. Okey, kamu punya lebih kurang contohlah kamu buat projek macam ni, kamu buat kamu punya pengiraan kos modal kamu lebih kurang dalam RM700 je. Jadi kamu rasa kamu boleh tingkatkan lagi keuntungan kamu. Ya, macam tu. Yang ni maknanya ni atas kepada kamu lah, bukannya kamu perlu ikut bulat-bulat, kecuali kalau harga lah, harga bahan ni memang kamu kena ikut secara orang kata secara yang hampir kepada sebenar lah. Okey. Dan ini adalah latihan untuk kamu menyiapkan diri kamu sebagai seorang ni lah usahawan sebenarnya. Ya. Anda kata lepas ni dah kamu nak buat kuih, kuih raya tahun depan. Macam ni dah kaedah dia. Kaedah dia kamu kirakan kos bahan, kos upah, kos overhead, kos modal, keuntungan. Lepas tu kamu baru dapat kos jualan tu. Bukannya contoh kalau kamu tengok orang jual kuih raya baru-baru ni, bukannya orang suka-suka hati je. Okay, dia letak sebalang RM10, sebalang RM40, sebalang RM3. Dia mungkin ada yang suka-suka hati, tapi sebenarnya inilah kaedah dia, ya, kaedah pengiraan dia untuk dapatkan kos jualan untuk satu unit lah. Ya. Okey. Ada apa-apa pertanyaan?
Ni untuk pengiraan, pengurusan kewangan. Ya? Cikgu sensor lah mana? Apa dia kata dia? Kalau sensor tu nak kira mana? Sensor, Okey, sensor. sensor kalau kamu Google banyak je sensor tu harga. Kamu guna sensor apa? Kamu nak buat ultrasonic Cikgu tahu tak? ultrasonic tu harga dia dalam dia ada banyak jenis. Dia ada paling murah ada RM4 kot. RM4, RM5 paling murah. Murah tau. Iya. Kau ingat mahal sangat ke? Ingatkan dalam 70. Baru nak untung banyak. Okey lah tu. Kau boleh jual lagi mahal. Okey. Lagi? Ada apa-apa lagi yang nak bertanya ke apa? Masa ni boleh. Okey, sebabnya itulah semalam saya pun ada bincang dengan Cik Rozi sebab takut kamu ada masalah untuk mendapatkan bahan-bahan, ya, peralatan dan bahan itulah. Okey. Cik Zali nak pesan kat diorang ni. Okay, kalau tak faham juga, nanti boleh tanya balik dalam WhatsApp. Sering kali bertanya sebab menyiapkan dokumentasi ni kadang-kadang tanpa guide daripada cikgu agak sukar kamu nak buat bersendirian. Ya. Jadi kalau ada ruang untuk bertanya dalam Google Meet ni dipersilakan sebab inilah peluang kita nak bertemu. Okey, dalam masa yang sama kamu juga boleh merujuk buku teks di muka surat 114. Dekat situ dia ada panduan. Panduan untuk kita nak melengkapkan pengurusan keuangan. Okey. Jadi perlu diingatkan seperti mana yang telah disebutkan oleh Cikgu Razali tadi, pengiraan kos mesti dibuat untuk 100 unit. Okey. Kat situ faham tak kos bahan tu? Ada pertanyaan tak? Kalau kamu boleh rujuk terus kepada muka surat 114 tu, buku teks kamu. Okey. Ada tak yang tak jelas tentang kos bahan? Syazwana, boleh tak Syazwana? Boleh. Ya, Kak Tadan? Okey, dekat situ senaraikan semua bahan-bahan yang digunakan. Bahan. Okey, dia tidak termasuk peralatan Okey, kos upah, bilangan pekerja nak mudah, ambil seorang je pekerja. Seorang je. Tulis kat situ bilangan pekerja 1 orang, darab masa. Masa tu untuk menyiapkan sebanyak 100 unit tu, berapa masa yang diperlukan? Okey. Kemudian kadar upah sejam. Jangan untuk kadar upah sejam, jangan buat orang kata terover-over sangat. Katalah kamu tulis nak seronok dapat upah banyak untuk sendiri-sendiri, kamu letak sampai RM30. Jadi itu tak logik sebab nanti bila di akhir pengiraan kos nanti, kamu akan dapat contoh saya ambil contoh. Katalah kamu nak buat macam Cikgu Razali tunjukkan tadi, cawan tadi. Okey, jadi bila dah siap-siap pengiraan kos tu, nak buat pengiraan kos seunit, sekali kamu kira satu mak tu harga je RM50. Jadi logik tak kalau mak tu harga satu biji mak tu RM50? Tak logik kan? Jadinya pastikan pengiraan tu tidak terlalu orang kata bila kamu dapat pengiraan kos seunit tu harga sampai RM100,
RM50 seunit. Jadi kita andaikan ada pun orang nak beli mak sebiji tu dengan harga RM50. Jadi kita logik akal kat situ. Okay, jadi jangan terlampau letakkan kadar kos tu terlalu tinggi dan jangan pula terlalu rendah. Nanti kalau buat pengiraan kita kira-kira dapat harga seunit RM1. Jadi tak logik juga. Okey. Begitu juga dengan cost overhead. Okey, jadi cost overhead tadi contoh kalau kita buat kita gunakan elektrik, tak logik lah kalau kita gunakan elektrik RM20 satu hari. Jadi pastikan kadar tu bersesuaian. Okay, sama juga air, kalau kita ada menggunakan air, contoh macam kita dah buat kerja-kerja pembuatan, kita nak basuh tangan atau kita nak bersihkan peralatan, kita perlukan air. Jadi tak logik kalau bil air tu kamu letakkan sebanyak RM10 sehari. Bayangkan kalau RM10 sehari, bermakna kalau 30 hari, jadi kat situ dah mencecah kepada berapa? 300 kan? Jadinya tak logik. Jadi buatlah pengiraan tu selogik-logiknya lah. Okey. Kalau boleh kamu draft dulu. Okey, sebelum nak tulis cantik-cantik, kalau rasa dah buat tu nak tunjuk pada cikgu walaupun dalam keadaan di luar waktu kelas, tak ada masalah. Cikgu boleh tolong pandukan kamu. InsyaAllah. Saya rasa Cikgu Zali, Cikgu Nuni pun boleh kan. Jadi kalau buat draft, okey, sebelum kamu nak tuliskan dengan lengkap, boleh tunjuk pada cikgu terlebih dahulu, dan kalau kami rasa sesuai, maka kita buat dengan kemas. Ataupun mungkin selepas ni nanti kalau tak dapat nak tunjukkan secara seorang-seorang, mungkin selepas saja cuti ke sekolah nanti, bila kamu dah siap, kamu boleh paparkan pada cikgu, boleh tak dengan kuas macam ni. Sebab kalau boleh, dalam GM kita ni, bukan cikgu je yang bercakap. Bukan Cikgu Rozi, bukan Cikgu Razali, bukan Cikgu Nuni. Tetapi kalau bolehnya, sebaik-baiknya, hasil kamu tu kamu tunjuk. Kamu apa? Cikgu, tunjuk kertas kamu. Boleh tak macam ni? Jadi senang cikgu bagi komen. Sebab dalam pendokumentasian, ya, kalau kamu buat, siap-siap, tiba-tiba kamu hantar sedebuk pada cikgu. Jadi bila dah buat sedebuk pada cikgu tu, ini tak betul, itu tak betul. Kalau kita duduk di sekolah, kita boleh jumpa, boleh tunjuk, boleh tolong tengokkan, boleh perbetulkan. Tapi dalam keadaan sekarang, kita tak tahu PKP kita ni kita punya PDPR ni bila akan tamat, bila kita nak bersemuka, kita tak boleh nak jangka. Jadi kalau katalah kita boleh buka sekolah terus jumpa, senang. Cikgu takut nanti panjang lagi PDPR kita. Bila panjang lagi PDPR kita, nanti nak buka sekolah nanti tiba-tiba dah sampai bulan berapa, masa tu cikgu dah tak sempat dah nak tengok satu-satu. Jadi cikgu nak satu buku. Cikgu nak tengok satu buku. Bila nak tengok satu buku, ni salah. Jadi kita dah banyak buang masa. Cikgu harapkan selepas ni nanti tunjuklah pada cikgu hasil kerja. Senang cikgu, jadi kita boleh respon. Bila boleh respon, yang lain-lain pun boleh tengok sama. Jangan takut, jangan malu dengan hasil kerja untuk dipaparkan bersama, berkongsi bersama. InsyaAllah bila kamu boleh buat macam tu, kamu akan jadi lebih yakin, lebih cemerlang. Sebab kita membantu rakan-rakan yang lain juga dalam masa yang sama. Okey, ada soalan nak tanya pada cikgu? Dialu-alukan sangat. Hijau. Okey. Jadi itu yang Cikgu Rozi dah bagi beberapa maklumat lah, ya. Okey, betul macam Cikgu Rozi cakap, kalau boleh kamu kongsikan apa yang progres yang kamu dah buat sekarang ni. Walaupun kamu tak boleh lagi buat projek fizikal tu, tapi
kalau boleh kamu kongsikan yang dokumentasi kamu tu. Yang itu. Okey, sepatutnya kalau ikut flow pada kerja projek ni, sekurang-kurangnya bulan 6 ni, kamu dah boleh siap dalam 50% lah. 50% apa ni? Dipanggil 50% Allahuakbar. Pendokumentasian kamu tu lah. Paling kurang 50% tu dah siap. Okey. Sebabnya insya-Allah nanti 50% akan ada Cikgu Zali. Cikgu Zali, 50% tu sebenarnya dah masuk kepada lakaran tau. Ya, Kita dah masuk kepada lakaran. Sebaik-baiknya pelajar semua maknanya sehingga hari ini masing-masing dah ada lakaran, dah ada idea dah. Dah tidak sepatutnya masih tercari-cari lagi idea apa nak buat. Jadi ambil peluang, laju-laju sikit. Betul. Betul. Ambil peluang kamu duduk dekat rumah ni, ya. Ambil peluang untuk macam Cikgu Rozi katalah, okey, yang saya kata 50% tu, okey. Contoh ni ya. Kamu tengok ni, saya kongsikan sekejap. Okey. Alright. Ya. Okey. Kalau kamu tengok sini, dia lebih kurang ada 9. Okey. Okay. Kalau 50% ni, kurang-kurang kamu dah sampai 40.0 ni. Memang dah sampai lakaran dah. Lakaran dan jadual kerja. Jadual kerja ni mudah je. Kurang-kurang kamu dah ada 1, 2, 3, 4 ni. Ya. Untuk kamu punya kerja projek kamu lah. Ya. Untuk ni. Okey. Sebenarnya kan semua anak-anak dalam muka surat buku teks 107 tu ada dah contoh kandungan. Buku teks tu dah ada dah. Tak boleh rujuk. Muka surat 107 yang macam Cikgu Ghazali tunjukkan tu ada dah. Surat 107 tak boleh follow up sampai lakaran akhir. 80 lakaran akhir ada dah kat situ. Dalam buku teks tu dah lengkap, awak boleh rujuk sebalik. Cuma penggantiannya ialah projek awak. Itu sahaja. Bagi yang nak meniru ayat-ayat dalam buku teks tu, tiru boleh tapi ubah ayat tu. Contoh kalau buat lampu tidur. Jangan tiru sebiji pada buku teks tu, alat pengilat kasut. Kena tukar ayat-ayat tu. Itu yang masalah yang biasanya kalau pelajar meniru dia tak tengok ayat dia tu. Belum baca semula. Ayat-ayat yang tulis. Ayat tulis tu. Tak apa. Okey. Jadi boleh? Ya. Okey, saya dah habis tak? Saya kongsikan link kehadiran dalam kamu punya grup. Okey. Saya nak tahu kelas 3 IK ada tak? Cuba respon. Tiga. Ada saya. Ada, okey, bagus. Nanti saya nak kongsikan link. Sekejap ya. Dia air tu tak ada. Air seorang pun tak nampak nama. Ya. Tu buatlah warna orange lah. Warna orange. Tiga air tak ada tak ada ni. Nama seorang pun tak ada ni. Tak ada ya, 3 IA. Okey.
sekejap ya. 3IS saya dah kongsi dalam grup Telegram. 3IQ saya dah kongsi. 3IK pun dah kongsi. Okay, tiga apa lagi? 3I 3IM ni ada Ashwin ni. 3IM. 3IM. 3IA tak pasti. Ada ke tak ada 3IA? Tiga Nak IA wawa Nanti kan? nak check. Tiga Ada tak ke ada. ni? Tak ada. Seorang pun Ada? tak ada. Tak apalah. Ya, tak ada. 3IA Okay. ni memang tingkat dah. Dekat Okay. memang tak ada. Tengok kelas kan. Okay, jadi saya rasa dari saya tak ada apa-apa dah. Mungkin daripada Cikgu Rozi, Cikgu Noni lagi Cikgu Redin ke ada nak bagi ni ke? Dari Cikgu Rozi, Cikgu harapkan kalau boleh dalam minggu ni minggu ni kita selesaikan mana-mana yang dah siap lah pengurusan keuangan. Ya, jadi nanti the next kita boleh bincangkan. Okay, kemudian tu bagi yang belum selesai tak apa, tapi tak apa tu bukannya bermaksud cikgu jangan buat apa-apa. Tak apa tu maknanya dalam minggu ni hari Rabu cuti, tak diganggu dengan PDPR yang lain, kemudian tu minggu depan kita cuti sekolah seminggu, jadi ambillah ruang waktu. Sebenarnya masa tu masa yang ada sebenarnya banyak. Dia sebenarnya nak dengan tak nak je. Jangan terasa kerja-kerja sekolah ni sebagai satu beban. Jadikan sebagai satu tanggungjawab. Ni cabaran. Cabaran anda untuk menghadapi nak menuntut ilmu. Okey, itu saja pesanan daripada cikgu lah. Yang penting buat kerja, jangan putus asa. Itu je. Okay. Baik cikgu. Daripada saya cuma minta kalau boleh, kalau tak tahu tolong direct je terus PM Cikgu Noni atau Cikgu Rozi, Cikgu Ghazali, supaya kita boleh mudahkan awak dan awak pun mudah untuk melaksanakan tugas dan dokumentasi awak. Kalau ikutkan kira-kira daripada jam hour yang ada ni lebih kurang daripada waktu persekolahan, walaupun kita sekolah 10 hari saja, tapi jam hour tu at least sekurang-kurangnya awak ada dalam 12 jam ataupun 10 jam lah seorang. Takkanlah tak boleh siapkan benda yang senang pun. Salin je kan. Cuma kalau tak tahu PM terus pada cikgu, cikgu boleh tolong. Kalau cikgu boleh tolong, cikgu akan direct jawab saja dalam waktu. PM pun senang-senang. Kalau malu dalam grup Telegram, grup kelas, PM cikgu. InsyaAllah kami akan tolong kamu semua. Ya. Jangan menangguh kerja lah. Awak makin menangguh kerja, banyak kerja lagi subjek-subjek lain kan. Kalau menangguh lagi banyak kerja yang akan terbeban nanti. Okay, tolong pemudahkan. Lalang ada dimudahkan ni. Okay, alright. Cikgu Ghazali boleh sambung. Okay, jadi itu sajalah daripada